Amanah berhasrat tuntut kerusi BN di PRN Johor atas semangat kerjasama. Sultan Perak gesa kerajaan bendung isu 3R sebagai bahan politik. GRS seru parti yang ingin bekerjasama mula bertindak lebih awal sebelum PRN. Penganalisis anggar 20 kerusi PN boleh dirampas jika gabung undi PRU 15 PHBN. EMK harap SPRM siasat isu skandal rasuah adun dengan teliti dan adil. Muhammad Sabu nafi penggantungan perlembagaan nafas ada kaitan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Seorang pemimpin amanah yakin bahawa Parti Komponen Pakatan Harapan akan menyelesaikan isu berkaitan rundingan kerusi dengan BN untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor akan datang dengan tenang dan rasional. Naib Presiden Amanah Dr. Zulkifli Ahmad berkata, parti itu berhasrat untuk meneruskan rundingan dengan BN di Johor atas semangat kerjasama. Bulan lalu, Timbalan Pengerusi Amanah Johor Zulkifli Ahmad menimbulkan rasa tidak senang hati kerana PH diketepikan daripada pentadbiran negeri dan turut menuntut partinya dibenarkan bertanding di 20 kerusi pada pilihan raya pada pertengahan tahun 2027. Kenyataan itu mendapat tindak balas daripada Setiausaha UMNO Johor Abdul Halim Sulaiman yang membidas amanah. Sementara itu, Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar menyifatkan tuntutan amanah Johor itu sebagai amalan biasa dalam proses rundingan dalam kalangan parti politik. Mahfuz turut menyatakan keyakinan perkara itu akan diselesaikan oleh PH dan BN. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah untuk membendung isu agama dan kaum yang terus dijadikan bahan untuk berpolitik sehingga boleh mengancam perpaduan rakyat negara. Baginda bertitah apabila agama dan kaum dijadikan mata wang yang sah untuk meraih laba politik. Retorik-retorik atas nama agama yang keterlaluan dan slogan-slogan atas nama kaum yang bersifat provokatif semakin dicetuskan. Sultan Nazrin bertitah demikian ketika berangkat ke istiadat menghadap sembah taat setia dan penganugerahan darjah kebesaran negeri Perak sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-68 Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan di Istana Iskandariah di Kuala Kangsar. Selain itu, baginda turut menzahirkan kebimbangan bahawa isu agama dan kaum ini akan menyemai prasangka dan curiga dalam kalangan rakyat sekaligus menyebabkan hilang arah untuk menemui titik penyatuan. Sultan Nazrin turut bertitah di samping isu agama dan kaum yang disensasikan, semakin didengari suara-suara yang tanpa segan silu mempersendakan institusi raja. Titah baginda kebelakangan ini, perbuatan mahu mengetepikan adab dan memijak adat semakin dipelopori dalam kalangan buta huruf terhadap sejarah negara, cetek tentang tamadun bangsa dan berminda budaya pelarian serta tidak ada akar budaya. Mana-mana pihak yang ingin menjalin kerjasama dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS tidak perlu menunggu pilihan raya negeri Sabah ke-17 PRN 17. Timbalan Setiausaha Agung GRS Armiza Muhammad Ali berkata, sekiranya ada pihak yang mahu bekerjasama, ia perlulah dimulakan sekarang sebelum PRN 17 yang dijangka diadakan pada tahun depan. Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bagaimanapun berkata, sebarang kerjasama dengan pihak lain akan diputuskan oleh Ahli Majlis Tertinggi GRS. Katanya lagi, sebagai gabungan parti yang terdiri daripada pelbagai parti tempatan, keputusan tidak diambil secara bersendirian tetapi mengambil kira pandangan semua pihak yang terlibat. Parti komponen GRS terdiri daripada Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Maju Sabah, Parti Bersatu Sabah,
Parti Solidariti Tanah Airku, Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu, Parti Harapan Rakyat Sabah, Parti Liberal Demokratik dan Presiden Parti Cinta Sabah. Penganalisis politik berpendapat gabungan undi diterima Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pada PRU 15 bukan faktor tunggal menentukan kemampuannya menambah kerusi dan mengekalkan pentadbiran Putrajaya selepas PRU 16. Katanya yang dipetik Malaysia kini, mengikut analisis keputusan PRU berlangsung November 2022 itu, sekurang-kurangnya 20 kerusi parlimen milik Perikatan Nasional di Semenanjung boleh dirampas jika undi diterima PHBN digabungkan selain trend pengundian tidak berubah pada PRU 16. Sebahagian besar kawasan parlimen itu terletak di Selangor, Perak dan Pahang, terutama dimenangi PN dengan majoriti sekitar 200 hingga 5,000 undi. Sabak Bernam, Sungai Besar, Hulu Selangor dan Kuala Langat antara kerusi PN bakal terancam di Selangor, manakala di Perak pula Gerik, Parit, Buntar, Padang Rengas, Parit dan Lumut, selain di Pahang membabitkan Kuantan, Maran, Kuala Kerau serta Rompin. Malah PHBN juga mampu merampas kerusi tumpuan seperti Permatan Pauh dan Kepala Batas, Gua Musang, Jasin, Mersing dan Putrajaya. Bagaimanapun, Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berkata, data PRU 15 itu sahaja tidak cukup menentukan kemampuan kerajaan perpaduan meningkatkan sokongan di Dewan Rakyat yang ketika ini berjumlah 147 ahli parlimen, tidak termasuk 6 wakil bersatu menyokong pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diharapkan akan menyiasat pendedahan seorang pemberi maklumat yang mendakwa memiliki video memaparkan beberapa adun membincangkan penerimaan rasuah berjumlah ratusan ribu ringgit tanpa mengira pihak mana yang terlibat. Ketua AMK Adam Adli Abdul Halim berkata, amalan rasuah seumpama itu tidak boleh dilindungi. Menurutnya, dalam satu kenyataan, amalan rasuah akan terus menggagalkan usaha kerajaan dalam membangunkan negara. Baru-baru ini, negara dikejutkan dengan isu video skandal rasuah di mana terdapat 8 video yang setiap satunya memaparkan adun berbeza didakwa menerima ratusan ribu ringgit untuk menyokong permohonan sebuah syarikat untuk projek di negeri mereka. Perbincangan dalam video itu melibatkan ahli perniagaan yang wajahnya tidak kelihatan, meminta ahli politik termasuk mereka yang memegang jawatan kanan memulangkan wang itu kerana lesen untuk projek itu telah dibatalkan. Bagaimanapun, identiti ahli politik dalam video tersebut tidak didedahkan atas permintaan pemberi maklumat. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggantungan Perlembagaan Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) awal bulan ini tiada kaitan dengan politik. Beliau berkata, penggantungan berkenaan telah dibincangkan bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum keputusan dicapai. Beliau turut menegaskan bahawa perubahan tersebut dilakukan demi mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Perlembagaan NAFAS digantung berkuat kuasa 1 November lepas bagi menambah baik tata kelola dan tadbir urus pertubuhan berkenaan dengan arahan dikeluarkan di bawah Seksyen 20-1 Akta Pertubuhan Peladang 1973 susulan konflik dalaman dan ketidakharmonian yang telah menjejaskan operasi serta fungsinya. Khamis lepas, bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Zainal Rahim Saman dilantik sebagai pengerusi Majlis Penasihat NAFAS. Sementara itu, Muhammad berkata, ahli Majlis Penasihat baharu merangkumi pengerusi 3 orang anggota Majlis Penasihat dan 5 orang pentadbir telah menjalankan tugas dan akan merangka struktur serta reformasi baharu NAFAS. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin.
Saya Merakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.